Boleh? Right. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan Puan Pengetua, Puan Hajah Jaliah binti Abu beserta dengan kaunselor Puan Rosmah binti Muhammad Masiran, guru-guru dan juga Presiden IAM Prof Punesh dan Tuan IR Haji Muhammad Arif. Serta tak dilupakan adik-adik yang disayangi semua. Apa khabar semua? Okey, sebelum saya mulakan penerangan saya berkaitan dengan STEM ni, boleh saya dapatkan boleh angkat tangan tak berapa ramai yang ambil engineering? Angkat tangan. Okey. So boleh kita katakan majoriti lah ambil engineering kan. Okey, daripada Puan Pengetua yang saya faham daripada Puan Pengetua cakap tadi, di sekolah ni ada tiga field bidang kejuruteraan iaitu civil, awam, mechanical dan juga electrical. Okey. So saya sebenarnya professional engineer dalam bidang elektronik. Okay. Right. So insya-Allah saya akan mengambil masa tak lama untuk menerangkan berkenaan dengan STEM. Kan mungkin adik-adik pun pernah dengar berkenaan dengan STEM kan. Dan STEM ni saya rasa dalam setahun 2 tahun ni sangat popular lah kan. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia lah. Kita dah menuju ke arah penggunaan STEM di dalam pembelajaran kita. Okey. So sebenarnya konsep STEM ni di dalam pembelajaran adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang berkaitan dengan S berkenaan dengan sains, T teknologi, E engineering dan M matematik. Okay. So kita nak mengguna pakai aplikasi STEM ni di dalam pembelajaran dan pengajaran. Okay. Untuk menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan harian. So kalau kita tengok, kita tidak dapat lari daripada penggunaan STEM ni. Contoh macam S, sains kan. Sains doktor kan, macam doktor biologi, kita ada chemistry, kimia kan. So menggunakan sains. Teknologi ni berkaitan dengan contohnya macam komputer kan, teknologi komputer. Engineering macam tadilah, pada dasarnya ada tiga kategori ataupun field yang besar iaitu mechanical, electrical dan juga civil. Okay. So daripada STEM ni, daripada PNP STEM ni, kita akan dapat pengetahuan. Okay, pengetahuan dan juga kita dapat kemahiran menggunakan STEM tadi untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan dapat membawa nilai-nilai STEM tadi untuk kita mengaplikasi di dalam masyarakat secara global. Alright, so pembelajaran PNP ni dia melibatkan teori lah, teori penerokaan ataupun research, penerangan, pengembangan dan juga penilaian, evaluation. Okay, so STEM ni bidang yang terdiri daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. So laluan pembelajaran yang menawarkan pakej mata pelajaran efektif iaitu STEM sendiri dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan kemahiran, nilai dan STEM. Okay. So dari segi definition tu, boleh tengok definition STEM ni. Okay. It is a program involves science, technology, engineering and mathematics. Okay. STEM for school can grow until the degree. Okay. It has increasing demand in job for the last decade. The term STEM is usually applied to loosely described area that directly relate to the hard science. Not only the many career opportunities for STEM major after college, but some notoriously high paying. In fact,
there are many reasons why you might want to consider a STEM career. Okay, so secara ringkasnya STEM ini berkaitan dengan sains, teknologi, engineering dan matematik, dan insya-Allah saya percaya adik-adik nanti di sekolah ni juga, di sekolah teknik ni juga mengaplikasikan STEM di dalam pembelajaran, dan bukan saja di sekolah, malah adik-adik boleh sambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu sama ada diploma dan juga degree. Okay. Sedikit berkenaan background saya. Saya sekolah menengah di Sekolah Alawiyah Arau Perlis. Okay, Sekolah Alawiyah Arau Perlis, sekolah agama. Dan saya sebenarnya adalah daripada daripada art stream. Okay, daripada art stream. Saya daripada aliran sastra. Okay. Tetapi minat saya kepada jurutera. Saya masih ingat lagi sebab apa saya minat kepada jurutera ni. Yang pertama, setelah saya mendengar satu motivasi daripada motivator berkenaan dengan peluang pekerjaan. Dia ada menceritakanlah peluang pekerjaan untuk menjadi seorang doktor macam mana, dan seorang jurutera macam mana, sebagai seorang accountant, businessman. So saya tengok daripada penerangan dia, jurutera ni satu yang menarik. Kemudian pula apabila saya waktu saya nak ambil SPM tu, saya rasa dah selepas saya ambil SPM tu, saya pernah jumpa seorang jurutera Petronas. Waktu tu saya pergi di Sarawak, saya jumpa di masjid. Waktu saya tengah semayang, setelah semayang tu saya tengok satu orang jurutera ni. Waktu tu dia turun daripada kereta four wheel drive Petronas dengan dia punya suit, long suit Petronas. Kemudian dia pun ajak berbual dengan saya, dan saya tertarik dengan profession sebagai jurutera. Okay, itu yang membuatkan saya bertekad dan juga berazam, insya-Allah satu hari saya akan jadi seorang jurutera. Alright. So yang ni saya boleh skip lah. Sign yang S tadi adalah related to sign. The common job ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan sains tadi adalah seperti biological technician, yang help scientists to conduct laboratories. So kalau kita boleh tengok macam scientist ni, pengalaman saya juga, saya ada pengalaman sebagai jurutera di HUKM, Hospital UKM daripada 2001 sehingga 2006. Saya bekerja sebagai jurutera biomedical engineer. So untuk pengetahuan adik-adik, kebanyakan di organisasi mempunyai bahagian kejuruteraan. Sebab bahagian kejuruteraan ni berperanan untuk membuat maintenance, membuat penyelenggaraan ke atas bangunan dan juga peralatan. Seperti contoh macam di hospital, pengalaman saya di hospital, kita banyak membuat penyelenggaraan alat-alat di hospital. Kita tahu di hospital banyak bahagian. Ada ward, ada klinik, operation theater, ada juga bahagian kecemasan, dan juga bahagian X-ray. Okay, X-ray dia macam-macam bahagian radiologi. Bahagian radiologi ni ada X-ray, ada CT scan, ada MRI, magnetic resonance imaging. Banyak macam-macam jenis alat ada di hospital. So semua alat-alat ini memerlukan maintenance ataupun penyelenggaraan. Sebab sebagai contoh, kalau kereta kan, kita ada kereta, kita ada motor. Kalau kita pakai je motor kita, kereta kita lenjan saja, so apa yang akan berlaku kepada kereta ataupun motor kita? Macam mana? Apa pendapat adik-adik? Adakah rosak kan? Sebab kita tidak buat penyelenggaraan, kita tak bubur minyak, ganti minyak hitam dan sebagainya. Begitu juga alatan di organisasi, kita ada alatan buildings, bangunan pun kadang kita kena buat maintenance juga, dan juga alatan-alatan electrical, kita perlu buat maintenance. Alright, teknologi, pekerjaan yang popular, teknologi ni biasanya berkaitan dengan komputer lah. Okay, cyber security, computer programming. Okay, so ini boleh kita dapati dengan kita absorb knowledge berkenaan dengan teknologi. Okay, engineering macam kita tahulah. Okay, so kejap lagi saya akan tunjuk contoh-contoh bidang-bidang kejuruteraan yang
yang mungkin adik-adik tahu ataupun mungkin belum tahu lagi. So engineering berkaitan secara dasarnya berkaitan kepada mechanical, civil dan juga electrical, tetapi dia ada pecahan-pecahan lagi. Contohnya macam mechanical, dia ada mechanical yang berkaitan dengan aircon ke, macam Prof Punesh cakap tadi berkaitan dengan welding ke, kan. Civil pun sama juga macam Tuan Arif ceritakan tadi pengalaman dia. Civil ni ada berkaitan dengan jalan, ada berkaitan dengan structure, bridge dan sebagainya. Okay. Kita juga ada engineering ataupun jurutera chemical. Okay. Jurutera chemical kebanyakannya di oil and gas. Okay. Oil and gas sebab dia orang ni menggunakan pengetahuan engineering dia dalam chemical untuk membuat inovasi-inovasi. Sebab tu kita tengok contoh macam petrol, minyak petrol. Kalau kita pergi dekat Shell, dia ada jenis-jenis dia. Kan ada premium lah apa kan. Dia ada yang lead petrol, unlead petrol. So ini adalah kerja-kerja chemical engineer lah. Dan juga chemical engineer juga dia berkaitan dengan cari gali. Macam mana dia nak buat piping ke, laluan piping untuk sedut petrol tadi. Dan saya juga ada pengalaman dengan oil and gas ni sebab saya pernah pergi ke ada attachment di Norway. Nanti penghujung nanti saya tunjuk gambar saya lah dekat Norway tu. Saya waktu tu saya pergi kursus untuk AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Okay. So dia bentuk dia macam peluru pepandu, dia adalah autonomous, maknanya tidak ada orang, tapi kita akan kontrol dia daripada kapal. Kita kontrol daripada kapal dan dia boleh menyelam sehingga 7 ke 10 kilometer ke bawah ke dalam laut dalam. So macam contoh di Melaka ni kita consider as a shallow water ataupun laut yang rendah, tetapi di laut cetek, tetapi di macam Norway, macam dekat laut Hindi, itu adalah laut dalam. Okay. Alright, so matematik, satu lagi elemen dalam STEM, M ialah matematik. So job scope untuk matematik ni sebagai statistician ataupun dia membuat statistical. Kalau kita tengok macam di Jabatan Perangkaan Negara, kan, Jabatan Perangkaan Negara, mereka ni tergolong daripada orang matematik lah. Macam mana dia nak buat statistik bilangan population rakyat kita. Macam sekarang ni pun banyak kita pakai statistik kan. Kalau kita tengok statistik COVID-19 kan, COVID-19 berapa orang positif, berapa orang yang dah okey kan. Itu semua berkaitan dengan matematik. Tetapi secara kesimpulannya, sebagai seorang jurutera, semua STEM tu terhimpun di dalam seorang jurutera. Kan, contoh macam biomedical engineer. Okay, biomedical engineer dia mesti ada pengalaman tentang biological, human punya anatomy. Kan? Dan dia juga dia punya kena tahu tentang teknologi sebab nowadays sekarang ni kita terbabit dalam IR 4.0 dan mungkin sekarang kita dah merge kepada 5.0. Okay. Industrial Revolution 4.0. Kebanyakan apa alatan kita, actuators, sensors kita kita akan buat secara IoT, Internet of Things. Maknanya kita boleh kawal secara jauh. Ini salah satu contoh lah. Maknanya contoh sedikit berkenaan dengan Internet of Things. Maksudnya daripada kamera, kalau adik-adik dekat sekolah boleh tengok saya, boleh dengar suara saya dengan daripada kamera ini, maka kita menggunakan teknologi internet, okay, untuk membawa suara, mesej, gambar, voice kepada tempat di sekolah adik-adik. Walaupun saya berada di UTM sekarang ni, adik-adik dan juga para guru berada di Sekolah Teknik Bukit Piatu. So ini adalah salah satu kegunaan dalam STEM kita implement dan juga engineering dan juga matematik. Of course lah sebagai jurutera macam Tuan Haji Arif cerita tadi, nak buat building,
nak buat apa tu bridge, okay, jalan, semua kena ada calculation. Kan macam electrical, kita nak buat layout untuk apa power, untuk power dekat bangunan. Kita kena tahu dia punya load, kan? Kita punya load berapa kekuatan kabel tadi untuk dia support current ataupun voltage yang dia nak bawa. Kan? Itu berkaitan dengan matematik. Right? Okay, so ini adalah contoh-contoh. Okay, some of the field, contoh-contoh bidang-bidang kejuruteraan yang adik-adik boleh ceburi. Kalau kita tengok kat sini, kita ada apa tu, aerospace engineer, kita ada agriculture engineer. Okay, agriculture engineer, kalau macam dulu kita lebih kita tanam pokok, kita siram, bagi baja, itu saja. Tapi sekarang ni kita dah boleh buat Internet of Things. Maksudnya daripada tanah tadi kita ada sensor, so kita tahu adakah tanah tadi memerlukan air, dia perlukan air ataupun dia memerlukan baja. So maklumat ataupun data tadi akan pergi kepada komputer dan kita boleh tengok. Kita boleh tengok apa tu maklumat tadi. Begitu juga dengan biomedical engineer. Macam saya cerita tadi, pengalaman saya sebagai biomedical engineer dekat hospital, salah satu kerja ataupun task biomedical engineer ni, kalau adik tengok apa tu sebelah kanan, gambar sebelah kanan tu, ini adalah hasil daripada biomedical engineer lah. Maknanya orang yang tidak ada tangan, kan, dia tidak ada tangan. Jadi daripada problem tadi, daripada masalah tadi, macam mana seorang jurutera dapat membantu iaitu dengan membuat robotic arm. Robotic arm ni kalau tengok tu dia ada kat situ, mechanical pun ada kat situ, mechanism. Dia ada mechanical, dia teori, dia ada apa tu electronic part, kan. Kat situ juga dia ada material, kan, a type of material, sama ada kita nak pakai titanium ke. Kalau titanium mungkin mahal, mungkin kita nak pakai plastik ke. Plastik mungkin dia kurang robust. So ini adalah bidang kejuruteraan biomedical. Kalau adik tengok sebelah kiri, gambar sebelah kiri ni, okay, ini adalah berkaitan dengan aerospace engineer. Aerospace engineer ni berkaitan dengan kapal terbang lah. So macam mana dia nak calculate enjin, kekuatan, dia punya torque dia, berapa kekuatan enjin tadi untuk memberi daya tujah kepada kapal terbang, kan. Kalau adik-adik ada pengalaman menaiki kapal terbang, kan, waktu dia nak take off, bila dia nak naik tu, kan, kita rasa macam dia menekan, kan, dia punya force, kelajuan, kan. Dan juga pengalaman saya pernah tengok F1 dekat Sepang, F1 kereta lumba F1, kan. So dia menggunakan enjin pun lebih kurang sama macam ni juga. So, dia memberikan tujahan yang kuat kepada jentera tadi untuk pergi laju, kan, dengan dia punya ngauman dia, bunyi dia, kan. Itulah, ini adalah berkaitan dengan aerospace engineer. Dan kalau kita tengok, memang tidak dapat kita nafikan STEM berguna dalam aerospace juga. Kalau kita tengok dari segi matematik, calculation matematik, dari segi teknologis, kan, dari segi macam mana dia punya reka bentuk, kan, dia punya teori-teori, kan, dari segi sains dia, fizik dia, semua kita rangkumkan di dalam jurutera ni. Kemudian kita tengok di bawah tu, okey, gambar di bawah ni adalah civil engineer, macam Tuan Arif tunjukkan tadi, pengalaman dia, kan, yang begitu mahal selama 37 tahun. Dia berkaitan dengan ni lah, daripada drawing tadi kita translatekan kepada bentuk yang fizikal. Daripada drawing tadi kita build bangunan. So kita sebagai jurutera kita kena tahulah baca drawing. Dia ada schematic drawing, biasanya macam electrical, elektronik ni dia ada schematic drawing, dia ada macam S-build untuk civil drawing, dia ada mechanical drawing, kan. Kalau kita ada satu bangunan tu, dalam satu bangunan tu kita mesti ada elemen electrical, mechanical dan juga civil, kan. So ini elemen yang kita perlu ada synchronization. Okay. So kita ada computer engineer, okay, macam saya di fakulti elektronik dan computer engineer lah. Kita ada draftman, design engineer. Okay, draftman and design engineer ni biasanya dia akan pakai macam CAD, AutoCAD drawing, kan, drawing computerized lah, secara daripada computerized. Kalau adik tengok dekat
browser dekat Google Browse, kalau adik tengok macam mana orang zaman dulu nak buat satu bangunan, dia orang terpaksa lukis dengan tangan. Jadi contohnya kalau dia nak buat bangunan hall ataupun dewan yang adik-adik duduk sekarang tu, itulah drawing, besarnya drawing untuk buat satu bangunan tu. Zaman dulu. Sebab kita kena sketch dengan tangan. Saya rasa Tuan Haji ada pengalaman ni drawing zaman drawing dengan tangan. Haji, ada kan dulu? Tuan Haji? Tak dengar. Alright. Tapi sekarang ni kita lebih menggunakan komputer computerized untuk kita sketch drawing. Contoh macam elektronik pun kita ada Multisim, kita ada Proteus. Daripada drawing tadi kita boleh translatekan kepada kepada physical punya ni komponen. Right. So saya teruskan. Okey, ini contoh-contoh STEM di peringkat sekolah yang boleh diaplikasikan. Kalau dekat di meja saya ni pun ada contoh-contoh. Kalau nampaklah dekat, okey, ini adalah contoh yang samalah yang macam saya tunjuk ni. Ini adalah kita pakai Arduino lah. Arduino board. Okay. So ini sebagai macam kita panggil heart, jantung kepada device. Okay. Ini Arduino. Dia macam-macam lagi. Dia ada Raspberry Pi, kemudian dia ada bits, saya pun lupa dah apa nama dia. Kemudian ada microchips, macam-macam, ada ST punya equipment. Okay. So macam ni adalah ini yang relay ini relay yang saya construct lah. Saya construct menggunakan kita panggil PCB yang menggunakan donut donut ni. Dia ada lubang-lubang, di belakang dia ada conductor. Okey. So ni adalah relay lah. Ini yang saya construct. Tapi yang ini adalah ini satu lagi yang saya construct jugalah. Kita pakai dua relay. Untuk pengetahuan, relay ni untuk kita dapat alirkan voltan yang besar. Sebab biasanya single phase kita pakai 240, 240. Kalau yang three phase kita pakai 415. Jadi sebab elektronik ni contoh macam tadi ni, macam board Arduino ni, kalau kita tengok dia board yang dekat sini barisan ni, dia punya input dia kecil dalam 3 volt. Dalam 3 volt dia punya input. So kalau dia nak nyalakan lampu macam mana? Kita tak boleh gunakan itu sebab dia akan terbakar. So salah satu caranya kita pakai relay. Dia pakai relay, kita ada power transistor. Okey, ini yang dah di customize lah. Okey, ini dalam bentuk board, relay yang sama juga. Okay. So daripada input 3 volt, kita boleh menghidupkan lampu dekat rumah kita boleh menghidupkan mesin dan sebagainya. Okay. So ini adalah board untuk kita kontrol motor. Okay, motor, contoh kita nak buat robot, kita nak buat robot macam ni, tayar, kita ada tayar, tayar robot. Okay, contoh ni ada dua pasang, kiri dan kanan. Okay, kiri dan kanan. So kita guna combination Arduino board dan juga motor controller ni. Okay. So kita boleh menghasilkan robot. Contoh macam adik tengok adik tengok di sebelah kiri nampak tak? Boleh nampak? Kalau nampak angkat tangan semua. Siapa nampak belah kiri ni? Boleh nampak Okey. Ini adalah robot lah. Kita boleh construct robot dan kita boleh control daripada handphone kita menggunakan Bluetooth. Kejap saya tunjuk contoh daripada phone. Okey, contoh. Daripada phone kita boleh develop app. Kita boleh develop app. Kalau adik-adik nampak tu kan, dia B tu kan, dia macam ada tanda B tu, itu adalah Bluetooth. Okay, Bluetooth. Maksudnya kita boleh control robot tadi menggunakan Bluetooth daripada handphone secara wireless. Kita boleh bagi instruction untuk dia bergerak ke depan, dia bergerak ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. Okay, menarik tak adik-adik? Minat tak? Minat Okay. So apa lagi yang boleh buat? Kita boleh macam adik tengok sebelah bawah sebelah kanan robot tadi ni.
Okey, yang ini adalah apa tu ini berkaitan dengan chemical. Kita boleh check pH level of pH air tadi. Sama ada air tadi dia punya level asid tinggi ke ataupun alkali dia tinggi ke. Kita boleh gunakan Arduino juga. Okey. So kita boleh buat smart agriculture menggunakan ni. Dan kita boleh buat dashboard online. Ini yang saya cakap tadi, macam agriculture, IoT agriculture contohnya. Kita ada ladang kita katalah dekat Gapam. Rumah kita dekat Bukit Katil. So kita tak payah pun pagi-pagi kita nak terlalu awal untuk pergi tengok. So kita boleh check dekat kita punya komputer bacaan data, adakah perlukan air ataupun tidak. Kalau perlu pun kita boleh bagi instruction daripada rumah kita, Internet of Things, kita boleh bagi instruction untuk pump dekat kita punya kebun tadi untuk bagi air kepada kebun kita. Right? Okay, so ini adalah salah satu aktiviti yang 2020 yang IEM buat. Kita ada buat hands-free sanitizing mechanism. Saya ada bagi kepada cikgu Rosmah link website. Kita ada website, kalau dekat website tu ada link untuk ni lah, untuk challenge 2020 ni, hand-free sanitizer. So ini kita collaborate dengan UNAN, Universiti Indonesia, seramai 40 penyertaan. Satu penyertaan tu grouping, kadang-kadang ada 2, ada 3, kadang ada seorang. So maknanya banyak penyertaan. Kita buat UTM dan juga dengan UNAN, dengan diorganize oleh IEM Melaka. Ini apa yang kita buat. So pada pagi ini alhamdulillah kita boleh buat kolaborasi dengan sekolah teknik Bukit Piatu, dan kita haraplah mungkin program ni kita akan teruskan untuk masa hadapan. Alright. So ini adalah STEM. Saya nak tunjukkan bagaimana hubung kait STEM dengan engineer. Kalau adik tengok ni, ini ada kelawar ni, robot kelawar ni dikeluarkan oleh Festo. Syarikat Festo. Kalau type dekat internet, F-I-E-S-T-O, Festo. Festo company ni banyak buat industrial punya equipment, dan sekarang ni dia ada buat robotik. So dia buat robot kelawar ni. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada mechanical, electronic, dan dia ada software dan juga biological. Biological ni sebab sebagai engineer kita nak tahu macam mana karakteristik ataupun sifat seekor kelawar. Jadi kelawar ni kita kena kaji dulu, baru kita boleh buat robot berkenaan dengan ni. Okey, ini juga berkenaan dengan mechanical engineer. Ada elektronik kat situ, ada software dan juga ada biological juga. Yang ini dia mimic spider. Dia macam robotik. Kalau tengok tu ni Festo punya company. Tak berapa nampak sangat dekat sini. Dia ada tulis ni, company Festo. So macam yang saya tunjuk tadi lah, maknanya kita boleh control daripada handphone kita, daripada app kita, untuk kita control robot ni. Yang macam tadi kan, yang contoh tadi ni, ini lebih macam kita panggil prototype. Ini adalah prototype. Tapi yang ini dia dah build. Dia dah build prototype tu, dia dah jadi produk. Sebelum dia ada banyak fasa lah. Fasa eksperimen, kita buat prototype, baru kita keluarkan produk. So ini adalah final produk lah. Okay. Kadang-kadang apa tujuan kita buat benda-benda ni? Salah satu untuk education. Kita boleh buat sebagai education. Education ni ada kepada pelajar yang normal. Macam adik-adik ni, alhamdulillah lah, pelajar-pelajar normal. Kita juga ada sekolah-sekolah yang OKU, autism school kan. So budak-budak autism ni kita boleh gunakan robot untuk bagi dia orang psikomotor, untuk bagi pengajaran bagi dia orang ni untuk aktifkan dia punya psikomotor. Dan juga macam kadang-kadang robot ni macam ni, dia dapat digunakan di tempat-tempat yang terhad. Contohnya macam kita bayangkan macam gempa bumi. Macam gempa bumi yang berlaku di Fukushima, disebabkan oleh kilang dia punya nuklear dia meletup. Kemudian di Aceh dulu kan, di Aceh disaster. Okey, bila disaster tu bangunan akan collapse. Bila bangunan collapse,
kita tak boleh simply jalan atas bangunan. Kita takut nanti sama ada nyawa kita yang akan terancam ataupun orang yang di bawah bangunan tadi terancam. Jadi apa yang kita boleh gunakan, kita gunakan robot ni. Kita gunakan macam robot ni, dia boleh crawl, dia boleh berjalan kan, dia boleh masuk ke lubang ke, dan juga dia ringan. Dekat robot ni kita akan bubuh sensor dan juga kamera. So maknanya kita akan daripada kamera tadi kita boleh tengok lah. Macam kita nak menyelamatkan orang yang disaster tadi tu, kita tengok macam mana keadaan dia. Bila kita dah confirm tengok keadaan tu okey untuk kita bagi rescue, baru kita akan mulakan rescue tadi. Ini salah satu kegunaan dia. Okey, so yang ini adalah underwater. Ini adalah robot yang underwater digunakan sebab di dalam laut juga macam-macam lah aktiviti, antaranya oil and gas. Oil and gas. Di dalam perut laut ni, dalam perut bumi dekat laut, kita ada gas dan kita ada juga petroleum. So sebelum kita buat kerja-kerja cari gali ni, kita hantar robot dulu. Kita hantar robot untuk buat survey. STEM juga terbabit di dalam military engineer. Military engineer ni contoh dia menggunakan drone. Drone ni salah satu drone lah, kecil drone, tapi yang ni macam helikopter lah, small helikopter. Dia ada quad drone yang ada 4 kipas tadi. So tujuan dia untuk apa? Untuk pemantauan. Kalau kita hantar tentera, kemungkinan tempat yang kita nak pergi itu penuh dengan periuk api. So dia boleh menyebabkan kematian. Jadi apa yang kita buat, kita hantar dulu, kita recce dulu pakai drone. Dekat drone tu adalah kamera. Jadi ini adalah teknologi apa yang sebagai jurutera boleh involve. Sangat menarik. Sebagai jurutera ni sangat menarik. Dia banyak bidang dia. Bidang civil, bidang mechanical, electrical, elektronik, macam tadilah saya cakap, biomedical, aerospace dan sebagainya. Right? Ini salah satu lagi robot, underwater robot. So dia menggunakan dia imitate crab, ketam, macam ketam. Dia imitate crab. So dia buat robot dan robot ni digunakan digunakan di dasar laut untuk cari gali dan sebagainya. Okey, ni gambar yang saya cakap tadi lah. Saya dekat Norway tu. Kalau yang bulat tu adalah saya lah. Ni dekat Kongsberg Maritime Norway. So kita buat ni lah Hugin 1000. So Hugin 1000 ni dia boleh depth. Dia boleh masuk 1 kilometer ataupun 1000 meter. Dia ada Hugin 3000, Hugin 6000, yang paling besar saya rasa 9000 kot. 9000. So maknanya dia boleh deep sehingga 9000 meter ke bawah. So dia adalah autonomous. Autonomous underwater vehicle. So dia tak ada pemandu. Pemandu dia hanya dekat atas kapal. Dia punya operator dekat atas kapal, dia akan guide. Dan dia ni juga dia boleh dikontrol daripada atas kapal dan dia juga autonomous. Autonomous maksudnya dia boleh pergi sendiri. Robot ni boleh pergi sendiri, dia boleh pergi recce, buat survey. Dia buat survey, kemudian dekat robot ni, autonomous ataupun AUV ni, dia ada sonar sensor. So sonar sensor tu dia akan detect. Dia akan detect permukaan laut tadi macam mana. So dia pakai contoh macam infrared kamera ataupun thermal kamera. Kalau kita pakai thermal kamera, contohlah thermal kamera kan biasanya sekarang ni COVID-19. So kan ada kadang kita pergi ke airport ataupun kadang kalau dekat IKEA ada. Dekat IKEA, so bila kita masuk dia ada kamera. So kamera tu dia pasang dekat komputer. Kalau orang demam dia akan nampak merah, muka dia merah kan. Maksudnya dia punya temperature tinggi lah. Tapi kalau macam dia tu sejuk mungkin warna kuning. Itu dia pakai thermal kamera. Tu teknologi jugalah, jurutera buat lah semua tu. So yang macam ni dia pakai, antaranya dia pakai dia pakai sensor juga untuk detect permukaan laut. Untuk dia buat survey sama ada kawasan tu ada minyak, sama ada kawasan tu ada gas. Sebab apa? Kalau kita tak buat survey ni, kita just drill saja. Kita akan buat
lubangan kepada kerak laut tadi, kita tak tahu kemungkinan kat situ ada gas. Bila ada gas, apa jadi? Bila tekanan dia akan explode, meletup. Kan? Bila meletup ni macam-macam disaster akan berlaku. So kita kena buat survey dulu. So ini juga adalah tanggungjawab seorang jurutera. So sebagai kesimpulan, apa yang saya boleh sampaikan kepada adik-adik, STEM ni dia memang berkaitan rapat dengan jurutera, dan adik-adik sepatutnya bersyukurlah duduk di sekolah teknik Bukit Piatu, dan memang sekolah teknik ni dia punya fokus dia on technical. Okay? Yang technical selepas ni adik boleh sambung belajar di peringkat diploma, ijazah. Macam saya bagi tahu dah pengalaman saya daripada sekolah agama, art stream daripada aliran sastra. Saya memang minat jurutera. Saya cerita tadi tak habis kan, daripada Petronas tadi, jurutera Petronas. Kemudian selepas SPM tu saya sambung ke Politeknik. Politeknik di Polimas untuk ambil sijil 2 tahun. Kemudian saya sambung di Engku Umar 96-97 dekat Engku Umar untuk sambung diploma. Selepas diploma tu saya kerja kejap. Saya kerja sekejap sebagai technician dekat Celcom, dekat RNCC. Celcom kan adik-adik pakai handphone ataupun cikgu-cikgu pakai handphone. So dia punya MSC dia panggil, Master Switching Center, dan juga yang kontrol RBS, Radio Base Station. So saya kerja situ. Jadi kat situ saya tengok ada jurutera kat situ, Celcom engineer. Saya tengok Celcom engineer tu siap dengan ada kereta dia lah, dengan ada handphone lah. Zaman dulu waktu tahun 98 tu, kalau ada handphone tu memang hebat lah kan. Memang hebat. So Celcom punya engineer tu dapat free handphone, kereta lagi, dengan cuti lagi, boleh pergi training dekat overseas, dekat Jerman lah, dekat US lah. So itu membuatkan saya nak sambung lagi belajar. So saya sambung degree saya dekat UiTM Shah Alam. Okay, UiTM Shah Alam, dan alhamdulillah habis UiTM Shah Alam saya kerja. Saya dapat pengalaman juga di konsultan sekejap dalam masa setahun di konsultan SSM di Setapak. Kemudian saya join dengan SUKM lah sebagai biomedical engineer. Okay, di SUKM. Kemudian tapi saya ni jenis suka explore. Saya suka explore sebab bila saya jadi jurutera, saya tengok dekat sebagai jurutera ni saya ada involve projek security. Contoh CCTV, access door kan, access door apa semua. Saya terfikir macam mana kad tadi, pintu tadi boleh kenal. Saya tertanya-tanya. Jadi saya explore, saya cari. Kemudian saya sebab oleh kerana saya jenis jiwa saya suka belajar, jadi saya tukar profession saya. Saya tukar profession saya, tapi masih jurutera. Saya masuk Kolej Kemahiran Tinggi MARA, PJ, sebagai PLB, Pegawai Latihan Vocational. Okay, Pegawai Latihan Vocational. Lecturer jugalah, lecturer bahagian teknikal. Dekat situ saya explore lagi. Zaman saya dulu, zaman dekat KKTM tu, kita punya printer masih pakai parallel port. Sekarang ni dah serial, sekarang ni dah USB port kan. Waktu tu pakai parallel port. So saya buat program guna Visual Basic daripada komputer, daripada laptop tu saya sambung kepada controller, boleh control RC car. Tu dah rasa macam seronok dah kan. Jadi saya explore lagi. Saya explore. Saya buat master pula. Saya buat master kat UiTM Shah Alam. Dah dapat master, saya minta pula UTM. Alhamdulillah sekarang ni saya jadi pensyarah di UTM lah. Sebagai pensyarah ataupun bahagian researcher ni, memang kita explore benda-benda STEM ni. Kan banyak yang kita boleh explore. Itulah sedikit sebanyak pengalaman dan juga pengetahuan berkaitan dengan STEM yang saya boleh kongsikan bersama dengan adik-adik. So mungkin ada sedikit, kita bagi 5 minit ke, kalau ada soalan-soalan yang boleh adik-adik nak tanya ke apa ke, boleh kemukakan lah. Apa-apa yang berkaitan dengan jurutera yang adik-adik nak tanya ke?
Ada? Wakil pelajar siapa-siapa nak tanya berkenaan dengan sebab apa sekolah teknik ni kan dia related dengan technical. So ini adalah peluang lah adik-adik nak tanya. Jangan malu. Kita untuk belajar ni kita jangan malu. Kan? Ada satu lagi soalan. Apa kita tak nampak yang letak kat sana? Boleh cakap kat mic. Okey, ciri-ciri engineer tu dah ada, dia berani. Sebagai jurutera ni kita kena berani ke depan, kan? Ciri-ciri tu dah ada. Okey, soalannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Wafiuddin bin Amin dari kelas 4 Saya tanya pada Adino. Boleh dekatkan sikit mic dengan mulut, tak apa ni jelas. Ya, ya. Ya. Saya pernah belajar Adino. Saya tahu konsep Adino. Konsep yang terbuka ke mana dia gunakan basic. Tapi saya tengoklah dalam robot yang saya buka dalam dokumen dia, saya tak nampak kuat untuk basic. Saya tak tahu mana robot lain itu diprogramkan. Cara penyampaian data dia ke pada robot. Oh, nak tahu berkenaan dengan Arduino. Saya tahu kalau nak masukkan data Arduino dengan dia. Untuk kontrol robot ni. Saya tak nampak untuk data masuk. Saya tak tahu sebenarnya orang dari industri robot. Okey, dia apa yang saya boleh jawab sedikit berkenaan ni, tapi nak detail on Arduino ni, itu program IM akan buat kemudian lah untuk selepas ni lah. Tapi secara ringkasnya, dia untuk kontrol robot ni, ada robot yang kita bagi instruction saja dia buat. Okey. So kita mana kita dalam program tu kita declare port output tu. Bila bot tadi dia menerima instruction, contoh macam tadi kita menggunakan handphone daripada app ni untuk kita gerakkan robot tadi. So bila dia dapat data, katalah dia dapat karakter A, jadi dia akan bot tadi akan bagi output kepada, sebab dia ada banyak kita panggil port input dan juga port output. So nanti port output tu mungkin kita ambil 4 lah. Satu untuk tayar belakang, yang kedua untuk tayar kiri belakang, kemudian 2 lagi untuk tayar depan lah, kiri dan kanan. So ada 4 port. So maknanya kita kena declare lah dalam program kita tu, untuk contoh bila kita dapat karakter A, robot tadi dia akan forward. So bila forward maknanya 4 roda tadi dia akan bergerak ke depan. Kalau dia dapat karakter B, dia akan reverse. Kalau dia dapat karakter C ke, dia akan belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Itu kita bagi instruction lah. So maknanya daripada phone, sebab daripada phone kita ada Bluetooth kan, Bluetooth. Sekarang ni kan macam kita ada earphone yang Bluetooth kan. So earphone Bluetooth tu maknanya kita pairingkan phone kita dengan Bluetooth headset kita. So kita ada communication. Sama juga macam robot tadi. Maknanya kita kena saya tak ada, kejap saya ambil kejap
Kalau adik-adik boleh nampak, ini adalah Bluetooth. Okay, ini adalah dongle, Bluetooth dongle. So kita sambung kepada kita punya board. So maknanya bila kita ada Bluetooth punya connection, so daripada phone dan juga daripada board ni, okay, ni phone dan juga board ni, dia boleh communicate wireless tanpa ada talian. Mungkin tu boleh skip menjawab lah. Untuk detail tu maknanya kita kena face to face lah untuk program yang seterusnya lah. Okay ke? Alright. Ada yang nak bertanya